رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rukun yang keenam, i'tidal, berdiri semula daripada rukuk berserta dengan tamakninah padanya. Tentu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian bangkitlah daripada rukuk sehingga engkau berdiri tegak dan berhenti sebentar, bertamakninah padanya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam hadis ini tidak dinyatakan tentang tamakninah pada i'tidal, tetapi perkara itu dapat dipaham daripada hadis-hadis yang lain, antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, summarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkitlah daripada rukuk sehingga engkau berdiri tegak. Disertakan dengan berhenti sebentar, bertamakninah padanya. Bangkit daripada rukuk, berhenti tamakninah padanya. Itu kita fahamlah tu. Kedua-dua hadis ini menjadi dalil tentang wajibnya i'tidal. Dalil tentang wajib i'tidal, berdiri semula daripada rukuk disertakan dengan tamakninah, berhenti sebentar padanya untuk memuji Tuhan dengan sepenuh-penuh ikhlas dan khusyuk. Itu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, yang tu berhenti sebentar di dalam i'tidal. Itu tamakninah. Tak apalah, kita faham tu noh. Itu. Rukun yang ketujuh, sujud, disertakan dengan tamakninah padanya. Sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian sujudlah sehingga engkau berhenti sebentar. Kemudian sujudlah sehingga engkau berhenti sebentar, bertamakninah dalam sujud itu. Sujud tu berhenti sebentar juga, kena ada tamakninah juga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dalil tentang wajibnya mengerjakan sujud di dalam sembahyang disertakan dengan tamakninah padanya. Dalam hadis yang berikut diterangkan pula tentang cara mengerjakan sujud yang sempurna. Hadis tadi sembahyang ni kena ada sujud, tu dalilnya. Dalam sujud kena ada tamakninah. Hadis ni pula cara sujud. Jana Ani bin Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Rawahul Imam Asy-Syafi'i. Daripada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba Allah sujud, sudah semestinya sujud bersama-sama 7 anggota. Bila kita sujud, yang kita tahu sujudnya dahi, tapi kena sujud bersama-sama dengan dahi itu 7 anggota. Bila sujud tu, iaitu mukanya. Muka kena tempat sujud, muka tu dahi lah. Ada hidung sunat kita kena tempat sujud. Kena hidung lagi sekali lagi bagus. Kalau tak kena hidung pun dahi kena. Sebab tu bila kita sujud, dahi tu tak boleh ada yang terhalang. Tertutup dengan kepiah ke, tertutup dengan serban ke, tertutup dengan rambut ke, dia kena terbuka dahi. Kerana itu tempat sujud. Sesudah mestinya sujud bersama-sama 7 anggotanya, iaitu mukanya, kedua tangannya, kedua lututnya. Tangan. Yang kedua, tangan. Tapak tangan ni kena letak. Letak tapak tangan. Tapak tangan saja, bukan lengan. Makna kena angkat. Kalau jangan hampak macam kucing tidur tu. Letak tapak tangan berbetulan dengan bau. Berbetulan dengan bau, tapak tangan ni letak.
Itu kerana tapak tangan juga termasuk daripada anggota sujud. Tak boleh duk pekuk macam tu, tak boleh. Letak semua. Jari-jari hunjur ke kiblat. Jadi kita hunjuk ke kiblat, letak berbetulan dengan bau. Itu. Jadi lengan angkat. Lengan angkat, jangan letak sekali dengan lengan. Angkat lengan. Cuma beza orang lelaki buka ketiak, orang perempuan tutup ketiak. Tapi lengan kena angkat. Jangan letak hampak ke lengan, tu tak betul. Baik. Kedua lututnya dan kedua kakinya. Dan kedua kakinya juga kena tempat sujud. Sebab tu tersebut kaki ni perut jari. Maknanya letak kaki, jari tu kena tuai sikit. Bagi kena perut jari kaki. Nah itu. Kalau kelediang lagu tu tak ada. Kalau pakai letak saja pun tak sah. Dia kena bagi kena perut jari kaki. Maknanya kaki tu kena tuai sikit. Tuai lah kita panggil, bagi kena perut tu. Jarak bagi laki-laki antara kaki kanan ke kaki kiri tu lebih kurang sejengkal. Perempuan rapat bagi perempuan. Itu cara sujud yang betul. Dalam hadis yang berikut dijelaskan lagi body yang dimaksudkan dengan muka pada hadis yang lalu ialah dahi, hidung. Dan dimaksudkan dengan kaki ialah hujung atau perut jari. Yang dimaksudkan muka, tempat sujud kena ni dahi dengan hidung. Nah itu. Kita bagi mazhab kita dahi wajib kena, hidung sunat kena tempat sujud. Yang dimaksudkan kaki ialah hujungnya atau perut jari kakinya. Hujung perut jari kaki. Itu kita kena tuai jari kaki itu. Baik. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin ala jabhati wa asyara ila anfihi wal yadain wal rukbatain wa atrafil qadamain rawahu al-Bukhari. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang. Aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang, yakni 7 anggota, iaitu dengan dahi termasuk hidung, sambil baginda menunjukkan kepada hidungnya. Itu. Iaitu dengan dahi termasuk hidung. Hidung kena tempat sujud. Itu. Sambil baginda menunjukkan hidungnya. Itu. Kedua tangannya, juga kedua lututnya, serta hujung kedua kakinya, yakni perut jari kakinya. Itu Nabi sebut. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis-hadis tersebut bukan sahaja menjadi dalil bahawa sujud berserta dengan tumaninah menjadi salah satu rukun dalam sembahyang, tetapi juga menerangkan tentang cara mengerjakan sujud yang sempurna. Dahi kena sekali dengan hidung. Itu perut jari kaki. Tangan kena perut. Tapak tangan ni kena letak berbetulan dengan bau. Ketiak buka bagi laki-laki, bagi perempuan tutup. Kaki kadar sejengkal buka, bagi perempuan rapat. Itu sujud yang sempurna. Tu cerita. Itu kita belajar cara sujud yang sempurna. Segi cara buatnya. Dalam hati ingat, kata Nabi, bila kamu sujud, tak kiralah sujud atas apa pun, kamu kena rasa kamu sedang sujud di atas rahmat Allah. Ingat, kamu sedang sujud di atas rahmat Allah bila kamu sujud. Itu. Mintalah apa yang kamu nak minta dalam sujud. Minta dalam sujud, berdoa dalam sujud. Tak kira lah semayang hajat ke, semayang fardu ke, semayang sunat ke. Kerana waktu sujud tu waktu kita paling dekat dengan Allah. Waktu sujud tu waktu yang paling dekat kita dengan Allah Ta'ala. Minta dalam sujud. Betul. Jadi waktu kita sujud tu kita kena sedar, aku bukan sujud atas tikat, aku bukan sujud atas sejadah, aku sedang sujud di atas rahmat Allah. Aku sedang sujud di atas rahmat Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah makbulkan. Itu cerita dia. Baik.
An Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Rukun yang ke-8, rukun yang ke-8, duduk antara dua sujud berserta dengan tumakninah padanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, summa sujud hatta tatma'inna sajidan." Rawal Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemudian sujudlah sehingga engkau bertumakninah, berhenti sebentar di dalam sujudmu. Kemudian bangkit daripada sujud sehingga engkau duduk bertumakninah padanya. Kemudian sujudlah sekali lagi sehingga engkau bertumakninah padanya." Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjadi dalil duduk antara dua sujud berserta tumakninah menjadi salah satu rukun dalam sembahyang. Sujud, bangkit daripada sujud, sebelum turun sujud yang kedua tu dipanggil duduk di antara dua sujud, kena ada tumakninah tang tu. Kalau tak baca apa, kena duduk sebentar, tu nama tumakninah. Kalau baca tak kalut dah lah, memang cukup dah tumakninah tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lebih pada cukup dah tumakninah tu. Kadang tak baca, dia rasa macam baca, tak baca pun. Syaitan tipu. Syaitan ni kacau. Dia kacau nak bagi orang panggil. Ini. Dia rasa macam baca, tak baca. Banyaklah kita kalau ikut tu, banyak bacaan-bacaan semayang yang sangat baik untuk kita. Betul tuan-tuan, kita semayang ni bukan sekadar kita nak sah. Orang Melayu semayang ni janji sah cukup. Nak sah senang je semayang, tutup aurat. Orang lelaki-lelaki pakai semayang pakai kain pelekat, tak pakai baju pun sah. Ya tak? Aurat orang lelaki-lelaki antara pusat dan lutut. Cakap nak sah. Semayang, buat wajib-wajib sekejap je, tapi kita nak diterima. Nak diterima. Sebab tu jaga bagi elok. Dan semayang ni pula li zikri, untuk kita ingat Allah. Dan semayang ni juga doa, untuk kita doa. Macam kata tadi lah, jangan ingat, bagi budak-budak nakal-nakal lagi dia ingat semayang ni kacau dia, tapi nak kena buat lah juga. Itu. Tapi bila kita dah mengaji lama, umur kita pun dah banyak, semayang ni lah penenang kita. Semayang ni lah ubat kita. Semayang ni lah tempat kita kosongkan pemikiran kita. Semayang ni lah masa untuk kita dengan Allah Ta'ala. Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila kamu selesai semayang, kamu pergilah di atas muka bumi ni, rebutlah limpah kurnia Allah. Tak apa. Tapi masa semayang, Allahu Akbar. Tu yang saya sebut tadi tu. Kita kena berusaha sampai kita berjaya. Jaya apa semua. Relax semayang. Macam yang tadi, kan? Kuah-kuah karena hidup kita ni kita kena bertenang, relax, apa semua. Jadi memang tak boleh tenang, tak boleh relax. Tambah-tambah akhir zaman ni macam-macam ada. Tapi masa mana tempat kita bertenang, tempat kita lapang? Masa semayang. Sehari ada 5 kali yang wajib. Hak sunat-sunat banyak. Allahu Akbar. Gitu. Masa ni tak ada apa dah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang. Lepas tu kata, ibu segala penyakit ni serabut. Nak mari darah tinggi pun pasal kita stres. Nak mari apa, answer, apa pun stres. Semua stres. Ni ada. Apa panggil? Segala-galanya. Kolesterol ke apa semua. Tapi kalau kita tenang, tenang. Itu. Kita nak tenang. Kita orang Islam macam kata, kalau kita kena susun semua ni, beri jadi pahala. Semayang tempat kita bertenang. Tengok kebesaran dan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kita bertenang. Semua ada, cuma kita kena perbaiki. Kena perbaiki. Tapi kalau semayang pun kepala kita duk berputar, masa bila kita nak bertenang? Duk cari barang pulang semayang, duk fikir projek pulang semayang, duduk semua kepala kita ni. Apa semua? Masa bila kita nak bertenang? Dalam luar tentu kita serabut dah. Berserabut sampai dalam semayang.
Masalah untuk kita. Masalah untuk kita ni tak ada tempat bertenang. Tak ada tempat bertenang. Tu cerita dia. Sebab tu nombor satu sekali, kalau kita ingat kita ni banyak dosa, istighfarlah banyak-banyak. Kita terus bercakap lah tentang khusyuk semayang. Selagi mana kita ni banyak dosa, susahlah kita nak dapat. Berjaya orang beriman ni kalau semayang dia khusyuk, dia berjaya. Kalau tidak, dia gagal. Dia gagal. Tu tadi. Sepatutnya semayang ni nak ditunggu-tunggu, macam kita nak pergi melancong. Pasal apa kita seronok sangat? Kadang tak tidur dah malam tu, seronok nak pergi berjalan makan angin. Pasal apa? Sebab bila kita berjalan, kita tenang, kita bertenang, seronok. Semayang ni tempat kita bertenang, tempat kita bertenang. Jadi seronoklah nak masuk zuhur, seronok nak masuk asar, seronok nak masuk maghrib, seronok nak masuk isya, seronok nak masuk subuh. Inilah tempat kita bertenang. Ini. Tapi itulah gangguan-gangguan kita tu banyak. Siapa pun, ustaz pun sama lah, manusia macam kita juga. Tuan-tuan sekalian, sama. Cuma kita kena perbaiki. Kita cuba maksud macam mana? Macam kata tadilah, kalau kita tinggal semua urusan dunia kita, apa pun kita tak buat, duduk saja aja apa semua, mungkin perjuangan kita tu tak sebut mana. Tapi kalau kita masih bekerja, berusaha dan apa semua, dalam masa sama duk ganggu kita cuba, itu perjuangan kita agak tinggi. Faham? Itu. Baik. Rukun yang ke-9, membaca tahiyat akhir. Bacaan tahiyat diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan Abu Musa Asy'ari dengan lafaz dan susunan yang berlainan, sedikit antara satu dengan yang lain. Tetapi yang afdal menurut mazhab Syafi'i ialah lafaz tahiyat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas kerana kandungannya lebih lengkap seperti berikut. Dia kata, kalau kamu mengaji banyak, lebih-lebih lagi kamu belajar hadis, kamu akan jumpa lafaz-lafaz tahiyat yang berlain-lain. Riwayat ni lafaz tahiyat begini, riwayat ni lafaz tahiyat begini. Ada riwayat-riwayat yang berlain-lain. Itu. Kalau kamu banyak. Jadi oleh kerana kitab ni dia nak bagi kita mudah, dia tak maulah buat banyak-banyak sangat riwayat. Macam itulah tuan-tuan sekalian. Macam saya mengajar tafsir kat tuan-tuan sekalian. Sebenarnya satu pentafsiran tu, ulama ni tafsir macam ni, ulama ni tafsir macam ni, ulama ni tafsir macam ni, kata ulama tafsir macam ni. Saya tak sebut semua. Saya baca, saya semak, saya tengok ini satu pentafsiran yang ni, baca tafsir ni. Sagi menurut tafsir Ibnu Abbas begini-begini, menurut tafsir Qurtubi begini, menurut sagi duk menurut sampai tak faham pun. Nada. Kerana hak ngaji pun kita faham lah. Apa semua. Cuma kita bagi satu, bagi dia faham, cukup. Jadi kalau ada penting, kalau ada apa-apa lagi saya perlu tambah, saya tambah. Bagi tafsiran satu, tafsiran dua. Kebanyakannya saya terang sekali bagi kita faham gitu saja. Tapi kalau kita mengaji banyak dalam kitab-kitab tafsir yang banyak kita belajar, kita akan jumpa macam-macam pentafsiran begitu, pentafsiran begini, pentafsiran begitu. Banyak. Sama juga dalam hadis. Bila kita belajar dalam ilmu hadis, tentang ilmu hadis, bila kita belajar, bagai-bagailah kafiat-kafiat, termasuk bacaan tahiyat kita belajar ni. Jadi sini dia datang satu saja. Senang. Baik. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Fakana yaqul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Itu. Rawahul Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bacaan tahiyat sebagaimana ia mengajar kami bacaan sesuatu surah daripada Quran. Kata Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, Rasulullah ajar kami baca tahiyat.
Rasulullah ajar kami baca tahiyat ni macam Rasulullah ajar kami baca Quran. Mana ajar betul-betul. Sebut begini. Sebab tu antara kita dulu pun kita mengaji Quran. Lepas pada tu mak pesan sama, pi sama belajar sebut tahiyat. Ni ada, belajar sebut tahiyat. Kenapa? Kata Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kami baca tahiyat macam Nabi ajar kami baca Quran. Makna macam mana kita mengaji baca Quran, sebutan-sebutan kita tu kena betul, tahiyat juga kena betul. Sebab bacaanlah semayang yang kalau baca tak betul antara yang kalau baca tak betul tak sah antaranya tahiyat. Takbir, rukun, qauli, Allahu akbar. Tak apa yang orang semua pakai dengar belaka. Lepas tu Fatihah. Fatihah kena baca betul. Adapun sebutan-sebutan lain, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sebut betul. Tapi kalau tak betul tak melibatkan sampai batas sembahyang. Tapi janganlah tak betul. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Macam kita baca dulu, subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tahiyat ni kena betul. Kena betul. Kalau tahiyat tak betul, tak sahlah semayang dia. Sebab Rasulullah ajar supaya sebut bagi betul. Sebut bagi betul. Jadi rukun qauli yang kena betul lah semayang tak betul tak sah ni, takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat, salam. Salam. Itu. Ini kan 4 kan? Lagi. 4 ni kena betul. Takbiratul ihram, alhamdulillah, Allahu akbar, tersebut. Fatihah memang duk baca Fatihah. Salam tersebut assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tahiyat ni orang suka galik. Sebab dia panjang sikit. Tak ada, panjang sikit. Dia bukan macam Fatihah selalu kita duk baca. Maknanya kita kena cek tahiyat kita, hak kita duk baca selama ni betul ke tak betul. Kena cek. Jangan kita rasa betul tiba-tiba salah. Buat macam mana? Itu kena cek. Baik. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bacaan tahiyat sebagaimana ia mengajar kami bacaan sesuatu surah daripada Quran, iaitu baginda bersabda, bacalah at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Maknanya bacaan tahiyat yang tersebut dalam hadis ini ialah segala kebesaran dan penghormatan yang amat berkat, juga segala sembahyang serta amal-amal yang baik adalah kesemuanya bagi Allah. Itu makna tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kita kena ingat apa? Segala kebesaran, segala penghormatan yang amat berkat, juga segala sembahyang serta amal-amal yang baik adalah kesemuanya bagi Allah. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan juga rahmat sertanya berkat, dan juga rahmat Allah serta berkatnya. Kita bagi salam pada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Betul lah maksud. Biasa kita dah selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berselawat. Tapi bila kita semayang, kita bagi salam macam kita duduk depan makam Nabi. Assalamu alayka, sejahtera di atas engkau. Engkau ni orang duduk depan kita. Sebab tu ulama sebut, bila kamu sebut assalamu alayka ayyuhan nabi, kita kena rasa seolah-olah kita duduk depan Nabi dan kita bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan, tiap-tiap kali kita semayang, kita baca tahiyat, kita bagi salam macam kita duduk depan Nabi. Nabi duduk depan kita macam. Tapi ada tak perasaan tu? Tak ada. Pasal apa? Lalai. Kita lalai. Gitu.
Sebab kita guna perkataan engkau ni orang duduk depan kita. Nah, waktu tu kita kena ingat seolah-olah kita duduk depan Nabi. Tiap-tiap hari kita bagi salam kat Nabi, tiap-tiap hari bagi salam kat Nabi. Tapi kadang kita tak tersedar kita bagi salam. Kenapa? Syaitan ganggu kita. Syaitan kacau kita. Kita kena tahulah godaan syaitan tu. Salam sejahtera kepada kami dan kepada sekalian hamba-hamba yang soleh. Sejahtera kepada kami. Mula kita bagi salam pada Nabi kita. Lepas tu baru kat kita. Kita minta sejahteralah pada kami. Kami ni diri kita sendiri. Pasal apa diri kita sendiri sebut kami? Ada. Diri kita sendiri sebut kami sebab banyak dalam diri kita, mata dua, telinga dua, mulut, kaki, tangan. Yang ni semua ni nak minta sejahtera. Itu. Salamu alaina, sejahteralah atas kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan minta sejahteralah kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Hari-hari kita doa kepada semua hamba Allah yang soleh, kita minta sejahtera. Tak timbul doa soal dengki mendengki. Tak timbul doa soal apa dia ni, sihir orang ni. Kalau dia semayang, dia minta kawan dia selamat. Kalau kita jumpa kawan kita pun kita tak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan kamu selamat, kamu dapat rahmat Allah, kamu berkat. Pasal kita nak sakit hati kat dia. Kecuali kalau dia tak amalkan apa yang dia baca dalam semayang. Jangan kata nak pergi cari bomo siam, nak pergi buat naya kat dia, nak pergi cari bomo sihir kat dia apa semua ni. Nak mengumpat kat dia pun tak boleh. Walaupun dia tak dengar, walaupun dia tak sakit. Tak boleh. Dosa besar mengumpat. Pasal kita berdoa supaya kawan kita selamat. Maksudnya hati kita ni bersihlah dengan kawan sama Islam ni, dengki, nak bengkak hati, nak apa, tak ada. Jadi kalau kamu semayang tapi sakit hati kat orang ni, sakit hati kat orang ni, dengki kat orang ni, dengki kat orang ni, tak puas hati kat orang ni, tak puas hati kat orang ni, orang tu orang Islam juga. Apa makna kamu semayang, kamu minta dia selamat hari-hari? Makna hari-hari kamu tipu. Semayang kamu tu tipu. Cuba kita duduk, saya, tuan-tuan sekalian duduk saya saja, kita tipu dalam semayang kita. Tipu tak? Kadang-kadang kita berasa tak puas hati lah kat dia tu. Tapi kita ingat balik, aku duk minta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Aku doa kat dia bahagia, aku doa kat dia selamat sejahtera, tiba-tiba aku sakiti dia. Tak betul. Semayang kita tak betul. Walaupun bacaan kita tak betul, bacaan kita tu betul, tapi makna dalam bacaan tu kita tak tunaikan. Itu salah. Makna kalau semua orang semayang dan dia tunaikan bacaan tahiyat ni, kita sama Islam ni tak ada lah dengki mendengki. Tak ada lah saling tuduh menuduh antara satu sama lain, tak ada. Tapi ada. Banyak kan ada berlambak. Maknanya semayang gitu saja. Orang semayang ni sepatutnya dia baik. Patutnya dia baik. Baik dengan hubungan dia dengan Allah, baik dengan manusia. Tadi apa makna dalam tahiyat setiap kali kita semayang dua, kecuali subuh. Satu, kita baca tahiyat. Berapa kali sehari kita doa supaya hamba-hamba Allah ni sejahtera, hamba Allah sejahtera. Sebab itu kita sedih kau dengar kawan kita rumah dia terbakar ke, dia sakit ke, dia apa, kita turut berduka cita. Pasal apa? Hari-hari kita berhubung dengan dia, dengan umat Islam, bukan sekadar dalam negara kita, seluruh dunia kita berhubung. Dia pun sama juga. Kalau kita ni hamba Allah yang soleh, umat Islam seluruh dunia, kepala kita duk terima doa setiap daripada umat Islam seluruh dunia. Dia doa untuk kita. Kita hantar doa kepada seluruh umat Islam di dunia ni. Seluruh umat Islam di dunia, duduk di pelosok mana, benua mana pun, dia doakan untuk kita. Bahagia tak kalau orang amalkan apa yang ada dalam tahiyat ni. Itu yang kena mengaji tu. Tapi kalau semayang sekadar nak sah saja, mayang lepas lagi pergi duduk di beranda masjid, beranda turah, mengumpat pula kau orang. Pok-pek. Tadi hang minta dia selamat, lepas tu hang pergi kata kat dia pula, hang minta dia bahagia, hang pergi kutuk dia pula, hang minta dia selamat, hang pergi dengki kat dia pula. Ni semayang apa? Apa semayang? Tu cerita dia. Batu semayang ni membaiki diri kita. Sebab tu ulama sebut, orang ni kalau dia semayang betul-betul khusyuk 40 hari, dia karamah dah. Dia ada kemuliaan dia. Dia ada keistimewaan dia.
Tapi kalau semayang sampai 40 tahun duduk lagu tu juga, ada tak kenal lah semayang. Tak kenal lah semayang tu ada. Betul-betul kita kau baik, makin baik, makin baik. Ini jadi teruk. Lagi semayang, lagi tu orang tu semayang saja. Ada. Tapi duk sakit hati kau orang ni, sakit hati kau orang ni, dengki orang ni, dengki orang ni. Tadi kata Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Ya orang dengki tu hamba Allah yang soleh juga. Yang sakit hati tu hamba Allah yang soleh juga. Hang ni bercakap tak serupa bikin, orang Melayu kata. Habislah kita. Esok kita kena jawab apa yang kita kata. Itu. Baik. Aku naik saksi meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Jadilah tentu dulu hubungan bacaan tahiyat dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya dalam musafir balik dari Langkawi, saya sudah berniat jamak takhir Zuhur dan Asar. Kemudian berlaku kejadian feri rosak sehingga waktu asar hampir habis. Jadi saya lakukan solat menghormati waktu. Saya jamak qasar juga. Bila sampai ke jeti sudah luput waktu, jadi saya qada. Juga saya buat jamak qasar. Betulkah apa yang saya lakukan atau apa yang saya perlu perbetulkan? Mohon pencerahan Ustaz. Dulu saya biasa cerah dah. Sama juga kita naik flight, naik apa semua. Kalau kita tak boleh nak semayang, tak boleh kita nak semayang secara biasa, buat sekadar mana yang kita mampu, seboleh-bolehnya. Ada. Jadi memang jadi kita ni, jadi orang Melayu ni, sikap kita, dia malu. Walaupun dia malu nak semayang. Padahal kalau atas feri tu tidak ada masalah pun. Dalam bilik air ada air, kita ambil. Ada. Tambah feri rosak pula, boleh je kita minta kawan kita sikit nak hampat apa-apa, kata hampat kat semayang. Lah ni telefon kita pula, boleh cari arah kiblat ke mana apa semua. Semayang tak ada masalah apa, boleh. Tak perlu pun kita semayang menghormati waktu. Nah, kalau sekiranya tak boleh sendiri pun nak menghadap kiblat, tak boleh dah semua apa semua. Boleh je kita semayang dalam keadaan duduk atas kerusi pun boleh apa semua. Jadi ruang-ruang yang ada kita kena guna, tak usah kira orang. Ataupun kita minta tolong sikit ke orang yang kaki dia tunjuk, kasi boleh tak saya minta ruang sikit nak semayang apa semua. Itu. Tapi kebanyakannya saya pun selalu naik feri pakai tak semayang. Ada, pakai tak semayang. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah semayang atas belakang unta. Ada pun. Ada hadis Nabi semayang atas belakang unta, semayang atas kenderaan, pergi semayang sunat. Itu. Sama juga kalau feri rosak ni, tak ada masalah. Bagi saya tak perlu pun kita nak semayang menghormati waktu. Semayang biasa. Ada, semayang biasa. Cuma macam kata tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tu bagi orang sakit, bagi orang yang uzur. Yang ni juga satu keunzuran. Ada satu keunzuran, mana kita buat sekadar mampu. Kat mana mampu boleh. Jadi atas feri ni tak ada masalah, adalah ruang-ruang dia boleh kita semayang, tak ada masalah langsung. Dalam bilik, dalam tandas dia pun ada bilik air, ada air, apa semua. Itu. Kita minta ruang sikit, kita semayang lah. Semua gitulah. Kerana budaya orang Melayu ni, dia susah nak semayang tempat begitu. Lagi tak jumpa masjid surau, tak semayang. Kita jarang tengok atas feri orang semayang, atas kereta orang semayang, atas lori, jarang-jarang kita tengok. Tengok orang semayang ni dalam masjid. Itu cerita dia. Jadi kita lah kena ubah. Bila kita nak semayang, nak hampak apa-apa atas semayang kat situ, sekali orang tengok. Ini masalah. Kadang syaitan ganggu kita, orang tengok saya kata tak ada apa tu. Allahu akbar semayang, tak ada masalah apa. Di situ ada dakwah lagi, kita tunjuk bahawa Islam mudah. Itu. Jadi kalau kita semayang menghormati waktu, sedangkan kita boleh semayang pun, jadi kita tinggal semayang. Ada. Memang qada kena qada, haram tetap haram. Tu je. Kat tu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك علوما نافعة رزقا واسعا عملا صالحا سعادة دارا حسن خواتم أنت رزقين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور أرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.
duit kita betik tu kita buat kenduri lah sikit hari ni, tapi tak tahu cukup tak cukup. Jadi ada di luar tu depa bagi lauk nasi balik masak sendiri. Itu. Pakai ambil tapi jangan bubuk pula lagi jadi kluster apa pula payah pula lagi. Kat beratur elok-elok.